Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Azila Ahmad. Kami kumpulan 13 akan membentangkan tentang aplikasi falsafah sejahtera dan ini adalah nama ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah Muhammad Isad, yang kedua adalah Muhammad Syahmi, yang ketiga Amirul Alif, yang keempat Muhammad Ashraf, yang kelima Ahmad Nubli, yang keenam Izzat Adam, yang ketujuh Abdul Alim, yang ke-8 Muhammad Faris dan yang ke-9 Ahmad Syahmi. Saya akan teruskan dengan subtopik pertama iaitu ekologi. Ekologi adalah cabang sains yang mengkaji tentang habitat serta interaksi di antara hidupan dan alam sekitar. Perkataan ini dicipta oleh pakar biologi Jerman pada tahun 1866 iaitu Ernst Haeckel yang berasal dari perkataan Greek di mana oikos bererti rumah serta logos bererti sains. Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan tentang kehidupan, sebenarnya sejak dahulu kala, pemikir ulung seperti Hippocrates, Aristoteles dan pakar filosofi dari Yunani sudah mewarnai ajarannya dengan berbagai konsep ekologi. Ekologi adalah ilmu mempelajari berbagai hubungan timbal balik dengan pelbagai komponen yang membentuk suatu lingkungan yang utuh. Ia adalah cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan pemikiran dasar yang sangat penting untuk memahami selok-belok dan makna kehidupan. Seterusnya adalah prinsip serta perspektif ekologi. Kita mulakan dengan pendekatan deskriptif, iaitu menerangkan tentang sejarah alam semula jadi. Seterusnya adalah pendekatan fungsional, menekankan saling kaitan di antara pelbagai komponen ekosistem. Tambahan lagi dengan pendekatan otekologi, iaitu ekologi yang mempelajari suatu spesies organisma atau organisma secara individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah pendekatan sinekologi, ekologi yang mempelajari kelompok organisma yang tergabung dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Kemudian, ekologi mendasari pandangan dunia ekologi di mana interaksi dan keterkaitannya ditekankan dan dikembangkan melalui beberapa tema. Yang pertama, idea bahawa makhluk hidup dan bukan hidup adalah komponen yang berkaitan dan saling berkaitan dalam jaring biosfera. Yang kedua, makhluk hidup mempunyai identiti yang menyatakan hubungannya. Yang ketiga adalah mustahak untuk memahami sistem biosfera dan komponennya secara keseluruhan, bukan sebagai bahagiannya. Dan yang keempat, kejadian naturalisme, di mana semua organisma hidup diatur oleh undang-undang semula jadi yang sama. Seterusnya, bukan antroposentrisme yang merupakan penolakan terhadap antroposentrisme dan pandangannya mengenai manusia sebagai entiti pusat, diatur oleh kepercayaan bahawa nilai di dunia bukan manusia adalah untuk melayani kepentingan manusia. Dan yang terakhir, non-antroposentrisme menetapkan bahawa dunia bukan manusia mengekalkan nilai dan tidak berfungsi untuk menguntungkan kepentingan manusia. Kemerosotan antropogenik persekitaran menentukan keperluan etika persekitaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Bernardin. Saya akan membentangkan tentang dua kategori disiplin utama ekologi. Terdapat dua kategori disiplin utama ekologi, iaitu ekologi politik, juga dikenali sebagai ekologi berasaskan aksiologi atau nilai mempertimbangkan implikasi sosiopolitik di sekitar landscape ekologi. Beberapa persoalan asas yang ditanyakan oleh ahli ekologi politik secara umum memberi tumpuan kepada etika antara alam dan masyarakat. Ahli persekitaran Amerika Aldo Leopold menegaskan bahawa etika harus diperluas untuk merangkumi masyarakat darat dan biotik juga, dan bukan hanya berkaitan dengan individu. Dalam pengertian ini, ekologi politik dapat dilambangkan sebagai bentuk etika persekitaran. Seterusnya, ekologi saintifik atau biasanya dikenali sebagai ekologi
menangani permasalahan utama seperti memahami peranan ahli ekologi dan apa yang mereka pelajari dan jenis metodologi dan masalah konseptual yang merangkumi perkembangan kajian ini dan jenis masalah apa yang mungkin timbul hadir. Seterusnya, falsafah ekologi. Daripada pandangan barat, memberi penekanan terhadap pandangan sekitar yang bersifat menghormati alam sekitar, mengajar manusia supaya berinteraksi dengan alam sekitar secara harmoni serta penuh penghargaan. Tidak bersandarkan kepada hujahan agama, sebaliknya lebih bersandarkan kepada hujahan rasional yang bersifat bebas nilai. Berbentuk interaksi di antara manusia dan alam sekitar bersifat dua kutub iaitu manusia dan alam sekitar, berbanding dengan pandangan agama tiga kutub iaitu Tuhan, manusia dan alam sekitar. Seterusnya daripada pandangan Islam, melestarikan alam sekitar untuk mencapai keharmonian alam. Hubungan manusia dengan alam sekitar meletakkan manusia dikaitkan dengan penciptanya atau bersifat teosentrik. Seterusnya, berkaitan ekologi. Kaitan ekologi boleh dibagikan kepada dua iaitu ekologi dan manusia dan ekologi tumbuhan dan haiwan. Ekologi dan manusia memberi oksigen, sumber makanan, tarikan pelancongan dan sumber perubatan. Seterusnya ekologi tumbuhan dan haiwan, kitar oksigen, rantaian makanan dan proses fotosintesis. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ashraf bin Tajuddin, nombor matrik P052011010151, ingin membincangkan isu-isu semasa berkaitan masalah ekologi. Dunia semakin kini berdepan dengan pelbagai masalah, sikap manusia yang ambil mudah dan mementingkan keuntungan. Keadaan ini boleh dilihat apabila kepupusan haiwan seperti penyu, badak sumbu, orangutan dan sebagainya. Selain itu, penebangan hutan yang meluas untuk pembinaan projek-projek besar seperti pembinaan empangan, kawasan perumahan menyumbang kepada masalah ini. Industri-industri juga menyumbang kepada pencemaran udara dan air apabila melepaskan sisa-sisa perindustrian tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan. Selain daripada itu, penambakan pantai aktif dilakukan bagi tujuan pembinaan kawasan rekreasi dan perumahan yang sekaligus menyebabkan ekosistem pantai terancam. Dari aspek pengurusan sisa-sisa domestik, rata-rata rakyat tidak mempunyai kesedaran dengan membuang sampah seperti plastik merata-rata, menyalurkan sisa kumbahan ke dalam longkang terbuka sehingga menyebabkan pencemaran bau dan juga mengundang bahaya penyakit bawah air. Akhir sekali, isu pemanasan global yang kerap dikatakan apabila tidak dapat ditangani secara menyeluruh. Kesannya adalah pencairan bongkar-bongkar ais di kutub-kutub dunia yang menyebabkan meningkatnya paras air laut dan gangguan cuaca seperti kemarau, banjir dan sebagainya. Seterusnya, kita dapat melihat strategi dan contoh penyelesaian masalah ekologi yang terdiri daripada tiga aspek. Pertama, daripada aspek agama, di mana manusia menjalani kehidupan sebagai insan yang beragama. Selain itu, menghilangkan sikap bermegah-megah dalam pemilikan harta. Dari aspek pendidikan pula, berusaha membentuk sukatan pelajaran bersepadu. Selain itu, memupuk minat terhadap alam semula jadi melalui pendidikan. Dan daripada aspek sains pula, mengharmonikan sistem perumahan dan perbandaran alam. Selain itu, merancang pembangunan dengan sistematik dan terancang. Oleh itu, dengan usaha-usaha ini dilakukan, masalah ekologi dapat dikurangkan atau diselesaikan dengan sebaik mungkin. Seterusnya, kita akan membincangkan kesan-kesan perkembangan ekologi kepada negara. Antara kesan perkembangan ekologi kepada negara ialah bekalan sumber makanan kepada rakyat tidak terganggu. Hal ini dikatakan demikian kerana flora dan fauna merupakan sumber makanan utama kepada manusia. Dan jika berlaku kemusnahan ekologi secara tidak langsungnya, ia akan menyebabkan banyak kepupusan flora dan fauna. Oleh itu, jika ekologi berkembang secara tidak langsungnya, sumber bekalan makanan kepada manusia tidak akan terjejas. Contohnya, laut yang terpelihara daripada membekalkan hasil makanan laut yang mencukupi buat masyarakat. Kesan perkembangan ekologi kepada negara yang seterusnya ialah ekonomi negara dapat ditingkatkan. Hal ini dikatakan kerana jika ekologi sebuah negara tersebut berkembang dan terjaga, ianya membolehkan negara tersebut mempromosikan keindahan alam sekitar di dalam negaranya kepada luar negara. Oleh itu, hasil daripada usaha ini dapat meningkatkan kemasukan pelancong asing daripada luar negara dan secara tidak langsung ekonomi negara turut meningkat. Sekian, terima kasih. Hai dan salam sejahtera.
Pada hari ini saya akan menerangkan tentang kebebasan dan hak asasi. Kebebasan asasi. Kebebasan asasi adalah sesuatu bentuk hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara atau rakyat yang berada di bawah sesebuah pemerintahan demokrasi. Demokrasi adalah sesuatu sistem yang memberikan peluang kepada rakyat bagi melibatkan diri dalam pembuatan keputusan atau pembentukan dasar. C. F. Strong menghuraikan bahawa demokrasi adalah sesuatu corak kerajaan yang bergantung pada persetujuan dan keengganan ramai. Rakyat turut sama mengambil bahagian dalam pemerintahan melalui wakil dan rakyat yang mempunyai kuasa kedaulatan. Seterusnya, 5 mekanisme penting mengenai erti kebebasan. Kebebasan politik dikenali sebagai hak sivil. Ini memberi maksud bahawa peluang kepada rakyat untuk menentukan siapa yang memerintah dan prinsip pemerintahan. Seterusnya, kemudahan ekonomi. Peluang yang ada kepada individu untuk menikmati sumber-sumber ekonomi, hak-hak ekonomi yang dimiliki dan boleh diperolehi. Yang ketiganya, peluang sosial. Susunan dan sosial yang dibentuk oleh masyarakat bagi memperolehi peluang pendidikan dan penjagaan kesihatan untuk memperolehi kehidupan yang lebih baik dan penglibatan dalam aktiviti politik dan ekonomi. Seterusnya, jaminan ketulusan. Keterbukaan yang membolehkan rakyat bebas berurusan antara satu sama lain, mencegah kegiatan rasuah dan meningkatkan accountability. Yang terakhir sekali, perlindungan keselamatan. Ini membekalkan kawalan sosial untuk mengelakkan daripada melarat dan kebuluran. Assalamualaikum, nama saya Abdul Alim. Jadi sekarang kita bergerak ke hak asasi. Bagi hak asasi manusia, ia merupakan satu konsep yang meliputi setiap bangsa, agama dan juga kepercayaan. Ianya adalah budaya, adat dan negara hak asasi manusia yang diinspirasikan oleh setiap individu. Ia juga adalah untuk masyarakat yang ingin mengecapi kebahagiaan dalam kehidupannya. Seterusnya, bagi hak asasi ini, ia dalam perkembangan hak asasi manusia dilihat sebagai suatu kepentingan kepada manusia pendalaman. Ia juga merupakan aspek keselamatan dan juga aspek perlindungan diri yang lebih baik. Hak ini merupakan suatu nilai yang diinginkan seseorang bagi melindungi dirinya agar dapat memelihara dan meningkatkan kehidupannya dan mengembangkan kepribadiannya. Ia memerlukan suatu interaksi yang tidak berbelah bahagi di antara individu dan juga masyarakat. Hak seseorang bagi melakukan sesuatu memperjelaskan adanya kewajipan individu lain dan masyarakat supaya tidak menghalang apa yang dilakukan oleh setiap individu terbabit. Bagi Donnelly, pada tahun 1985, beliau telah menggariskan 2 konsep utama dalam hak ini, iaitu politik dan signifikan moral. Hak yang dilihat sebagai suatu kebenaran moral seperti ianya bukan perkara yang baik untuk dilakukan, itu merupakan daripada Donnelly, dan juga dilihat sebagai kelayakan seperti dalam tuntutan. Bagi Mann, ia mengklasifikasikan hak kepada 3 bentuk. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, adat. Dan yang ketiga, moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzat Adam bin Muhammad Idris dan saya akan membentangkan tentang sains, teknologi dan inovasi. Pada masa kini, segala maklumat boleh kita capai dengan hanya di ujung jari. Kemajuan sains dan teknologi membawa kita kepada suatu perubahan kehidupan yang mana inovasi dan pencapaian dalam bidang sains teknologi telah menjadikan kehidupan kita lebih mudah. Kemajuan dalam penciptaan yang canggih melalui penghasilan manusia menerusi ilmu sains dan teknologi bukan sahaja dapat dinikmati oleh masyarakat, malahan juga negara. Sains dan teknologi telah berkembang seiring dengan corak pembangunan tamadun manusia di alam semesta kini. Sejarah tamadun manusia memerlukan usaha manifestasi nilai dalam skop perspektif mereka tersendiri. Yang pertama, sains. Fakta sejarah perkembangan sains telah membuktikan bahawa majoriti di kalangan ahli sejarah dan sains barat
serta sarjana Islam yang apologetik, yakin dan percaya bahawa ahli sains masa kini bergantung kepada sumbangan ahli sains terdahulu. Ahli sains terdahulu terdiri daripada warga sains Greek dan Islam apabila mereka membina ilmu pengetahuan bagi kemajuan ketamadunan. Pengenalan kepada sejarah sains oleh sejarawan barat telah cuba menyampaikan serba sedikit tentang kualiti dan kuantiti sumbangan Islam dalam bidang ilmu sains. Baik, terdapat 3 kategori umum sains. Yang pertama, sains propedeutik. Sains propedeutik adalah terdiri daripada 9 bidang iaitu membaca, menulis, ilmu perdagangan, timbangan, pertanian, biografi, politik dan sejarah. Yang kedua, sains syariah dan agama. Sains syariah dan agama adalah seperti ilmu agama yang difahami masa kini. Contohnya, ilmu tajwid, hadis, syariah, tafsir dan seumpamanya. Dan yang terakhir, sains falsafah. Sains falsafah pula terbahagi kepada 4 bahagian utama yang merupakan cabang pengkhususan ilmu falsafah, iaitu matematik propedeutik, logik, sains tabi'i dan metafizik tabi'i. Contoh sains tabi'i seperti fizik, kimia, biologi dan lain-lain. Metafizik pula adalah satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susun aturannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Syahmi bin Mat Tarmizi, nombor metrik B0520101884. Saya akan sambung dalam perbincangan ini yang bertajuk aplikasi falsafah sejahtera dalam segi aspek teknologi dan inovasi. Teknologi. Kebanyakan daripada sejarawan sains barat berpendapat bahawa teknologi sebagai satu ilmu yang bersistematik dan rasional bermula daripada tamadun Yunani. Hujah historiografi Islam dan bukti empirik menunjukkan bahawa teknologi semestinya mempunyai titik permulaan yang lebih awal. Peralatan yang ditinggalkan oleh tamadun awal memperlihatkan kebijaksanaan tamadun tersebut menggunakan sumber alam, bahkan juga kefahaman mereka terhadap alam tabi'i. Perkembangan teknologi ini ada kaitan dengan tamadun awal manusia. Penciptaan mesin kira dikatakan terawalnya dihasil oleh Al-Khawarizmi sekitar 850 Masihi. Penciptaan teknologi. 4 contoh penciptaan teknologi dan fungsinya. Penciptaan basikal, motosikal, kereta, kapal dan kapal terbang untuk menjadikan perjalanan lebih pantas. Penciptaan pisau, kapak besi, gergaji, mesin pemotong dan laser sebagai untuk mencekapkan proses pemotongan. Penciptaan teropon, teleskop dan mikroskop untuk menjadikan penglihatan yang lebih jelas. Penciptaan mikrofon, telefon, satelit komunikasi dan komputer untuk menjadi komunikasi lebih cekap. Inovasi. Inovasi bermaksud pembaharuan, modifikasi atau membaiki idea, benda, ilmu atau ciptaan seni budaya tamadun dengan tujuan memenuhi fungsi-fungsi tertentu atau memenuhi cita rasa tertentu atau memenuhi pasaran tertentu. Inovasi merupakan hasilan baru yang berbentuk mawjud dan mujarab yang mana berdasarkan proses penyusunan semula dengan menggunakan unsur yang sedia ada menjadi unik, memudahkan dan bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Ali bin Muhammad, nombor metrik B0520102004. Jadi saya akan sambung pada subtopik 13.1.4 iaitu isu-isu etika dan moral. Etika ni berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud watak. Etika ni juga adalah falsafah moral, merupakan satu cabang falsafah yang membabitkan menyusun, mempertahankan dan mencadangkan kelakuan yang betul dan salah. Perkataan moral pula berasal daripada perkataan mores, bahasa Yunani juga, yang membawa maksud tingkah laku yang sejajar dengan tata susila dan peraturan masyarakat. Moral adalah ajaran atau pegangan tentang buruk baik sesuatu, perbuatan sikap atau cara berkelakuan yang berasaskan atau yang diukur dari segi baik buruk sesuatu akhlak. Merriam-Webster mentarifkan etika sebagai
bertindak menurut norma kelakuan yang diterima. Okey, siapa Merriam-Webster ni? Okey, Merriam-Webster ni ialah satu syarikat yang ditubuhkan di Amerika Syarikat. Okey, syarikat ni dia menerbitkan pelbagai buku rujukan dan juga kamus pada tahun 1800 lebih, atau lebih spesifiknya 1831. Okey, Merriam-Webster ni juga memberikan beberapa definisi moral yang sepadan dengan mengikut tingkah laku yang betul. Moral berasal daripada doktrin agama, pendidikan keluarga atau semata-mata dari kepercayaan seseorang tentang cara orang harus berperilaku. Okey, apakah perbezaan antara etika dan moral ni? Okey, etika ni digunakan untuk sistem nilai yang ada. Dan ia juga merujuk kepada pengajian tentang perangai dan tingkah laku dan juga merujuk kepada sejumlah sistem atau peraturan yang dikaitkan dengan sesuatu kejayaan. Okey, jadi kita sebagai umat Islam, apakah peranan kita dalam alam ni? Okey, saya bagi contoh. Saya bagi contoh alam sekitar. Okey, peranan kita terhadap alam sekitar ni, kita janganlah meludah merata tempat, membuat kotor di suatu tempat atau membuang sampah merata-rata. Okey, so itu adalah pengajian Islam terhadap kita supaya tidak berbuat sedemikian, kerana itu juga adalah salah satu daripada dosa besar. Okay. So itulah peranan kita supaya menjaga alam sekitar. Untuk contoh alam sekitar lah. Okay. Jadi untuk moral pula, moral ni diguna pakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Moral dirujuk atau dikaitkan dengan tingkah laku yang benar-benar dilakukan. Okay. Jadi untuk persoalan dari perspektif Islam, untuk moral ialah apakah hubungan kita dengan alam ni dan segala makhluk yang ada di dalamnya. Okey, saya akan bagi contoh juga seperti kucing. Okey, kita haruslah berbuat baik dengan kucing kerana itu juga adalah salah satu haiwan kesayangan Nabi. Dan kita haruslah berbuat baik dengan mereka seperti memberikan makanan, atau waktu ketika kita tengah makan, dia datang dan kita hulurlah sedikit makanan yang kita ada supaya mereka tidak kelaparan dan sentiasa gembira. So, tapi bukan kucing je. Okay? Kita kena jaga hubungan kita terhadap alam atau terhadap bumi ni lah, senang cerita. Kita kena jaga hubungan kita dengan tumbuhan atau maybe serangga, janganlah seksa mereka apa semua. So itulah moral kita dari perspektif Islam supaya berbuat baik dengan makhluk-makhluk di atas muka bumi ni. Okay. So untuk menjelaskan lagi perbezaan antara etika dan moral ni, okay, kita dah bagi kepada dua kategori, okay, atau dua jadual. Okay. So moral ni ia lebih kepada bersifat praktikal. Dia mendisiplin yang ia adalah disiplin yang memberitahu apakah sistem moral yang dihayati oleh suatu masyarakat, atau ia adalah bahan yang dikaji oleh etika. Okay, manakala etika ni pula ialah bersifat theoretical. Dia lebih kepada teori dan ia lebih kepada mengkaji, menganalisis dan mengkritik sistem moral. Senang cerita, ia dah ilmu yang mengkaji moral. Okay. Saya akan beri peluang untuk Isa Amsyari untuk mempersembahkan dia punya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Isa Amsyari bin Adnan dan saya akan meneruskan pembincangan kami pada hari ini pada bahagian cabaran budaya dari segi etika dan moral. Pada hari ini, kehidupan manusia hari ini adalah dikatakan berdasarkan kepada peredaran zaman.
faktor peredaran zaman ini telah menjadi cabaran kepada manusia untuk memenuhi keperluan hidup masing-masing. Kehidupan zaman moden ini telah menjadi lebih kompleks di mana selain daripada keperluan asas, kepentingan wang ringgit dan kebendaan telah menjadi pertaruhan hidup. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, maka mereka sanggup mempertaruhkan etika semata-mata untuk mengejar impian dan mengecapi kehidupan materialistik yang menjadi keutamaan hidup zaman ini. Budaya etika negatif ini mungkin timbul akibat kurangnya rasa tanggungjawab sosial seseorang individu tersebut di mana wujudnya sikap tidak peduli terhadap sesama individu yang lain. Hal-hal ini yang menyebabkan permasalahan dan cabaran-cabaran ini wujud di dalam budaya kita. Di sini adalah beberapa contoh permasalahan etika yang mungkin berlaku di persekitaran kita. Nombor 1, kita ada cabaran politik. Nombor 2, kita ada cabaran ekonomi. Nombor 3, kita ada cabaran sosial. Nombor 4, cabaran psikologi dan pembangunan karakter. Nombor 5, kita ada cabaran globalisasi. Nombor 6, cabaran alam sekitar. Dan yang ketujuh, cabaran sains dan teknologi. Kita pergi ke cabaran yang pertama, iaitu cabaran politik. Cabaran politik bukan hanya dari segi politik ini, bukan hanya boleh menjatuhkan kerajaan yang kuat, tetapi mampu melemahkan seluruh struktur dan elemen kuasa pentadbiran. Antara cabaran-cabaran besar yang mesti ditangani iaitu pembinaan budaya politik dan demokrasi matang, cabaran dalam kebebasan bersuara dari kalangan masyarakat, literasi politik dalam kalangan rakyat dan juga kurangnya semangat cintakan negara dan kurangnya penghayatan dalam aspek kenegaraan. Nombor 2, cabaran ekonomi. Antara cabaran ekonomi yang sedang dan akan terus dihadapi oleh pembangunan etika adalah antaranya cabaran dalam mengurangkan jurang antara kaya dan miskin yang semakin melebar. Nombor 2, cabaran dalam mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan generasi muda. Nombor 3, keseimbangan ekonomi bandar, luar bandar dan wilayah. Nombor 4, cabarannya meningkatkan ekonomi pengetahuan, inovasi dan R&D. Nombor 5, cabaran dalam peningkatan kepada kualiti dan kemampanan hidup. Nombor 6, cabaran dalam segi ekonomi pertanian, krisis makanan dan keselamatan. Kita pergi ke cabaran sosial. Apabila membincangkan aspek etika dan peradaban dalam konteks pembangunan sosial, aspek agama tidak boleh dikesampingkan. Dalam perspektif perkembangan tamadun, manusia mempunyai kepercayaan beragama, mempunyai sumbangan yang besar terhadap tamadun manusia. Ajaran dan nilai-nilai Islam boleh diringkaskan kepada prinsip umum yang mengamalkan segala kebaikan dan mencegah dari melakukan kejahatan. Konsep-konsep umum yang lahir daripada budaya masyarakat Melayu telah disesuaikan dengan amal kebaikan dalam ajaran Islam. Pada masa kini, kehidupan masyarakat masih berpegang kuat kepada nilai-nilai yang sejagat, merangkumi pelbagai aspek kehidupan termasuklah hidup berdisiplin, rajin bekerja, semangat kejiranan, menjaga kebersihan, memupuk budaya, ilmu menerusi penyelidikan, penulisan dan belajar membaca, serta mengembalikan maruah bangsa, berdikari, kepimpinan melalui teladan, bersih, cekap dan amanah serta lain-lain lagi. Di sini saya sertakan antara cabaran sosial yang dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban. Antaranya ialah cabaran dari segi isu-isu berkaitan integriti di pelbagai sektor awam dan swasta. Cabaran pengukuhan perpaduan antara etnik dan integrasi nasional. Cabaran dari segi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pemersatuan rakyat. Cabaran dalam penyebaran budaya barat. Cabaran dari segi masalah sosial seperti isu juanayah dan juana. Cabaran yang kepada kurang penghayatan agama. Cabaran dari segi kurang kecintaan terhadap ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat. Kita pergi ke cabaran alam sekitar, cabaran psikologi dan pembinaan karakter. Cabaran ini antara isu-isu penting berkaitan cabaran psikologi dan pembinaan karakter adalah seperti pembinaan jati diri Malaysia, jati diri bangsa Malaysia, cabaran dalam mengurangkan stereotip, prejudis,
etnosentrism dan bias antara kaum, cabaran dalam meningkatkan semangat kesatuan dalam kepelbagaian, cabaran dalam mewujudkan minda kelas pertama lawan minda kelas ketiga, cabaran dalam keutuhan moral dan integriti, dan juga cabaran dalam kearifan tempatan. Seterusnya, kita pergi ke cabaran ke-5, iaitu cabaran globalisasi. Antara cabaran besar yang akan dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah antaranya data dan maklumat raya yang tidak ditapis dan berlegar-legar dalam ruang terbuka yang sangat mudah diakses oleh pengguna pelbagai golongan. Idea-idea negatif seperti sekularisasi, ajaran sesat dan liberasi yang mudah disebar luas tanpa sekatan. Kebebasan bersuara tanpa batas dalam dunia tanpa sepadan menerusi pelbagai platform media sosial. Seterusnya, cabaran dari segi peningkatan gejala buli dalam ruang cyber yang terbuka. Selain itu, penyebaran budaya barat yang lebih meluas seperti punk, skinhead, black metal, underground dan lain-lain, dan serta pengucupan budaya setempat. Seterusnya kita pergi ke cabaran masih di cabaran globalisasi, di mana ketidakadilan perdagangan dan ekonomi global. Juga peningkatan gejala LGBT dan pemikiran underground. Perkongsian pelbagai gejala hedonism secara terbuka yang boleh diakses dan ditiru. Kestabilan politik serantau dan global, krisis ekonomi dan kewangan antarabangsa, pelbagai isu rasis dan Islamofobia, dan juga keselamatan cyber dan data peribadi. Baik, seterusnya kita pergi ke cabaran alam sekitar. Etika dan peradaban juga berkait secara langsung dengan alam sekitar. Alam sekitar yang berdaya bumi dan selamat memberi gambaran bahawa manusia di sesuatu kawasan mengambil berat akan penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Manusia yang beradab dan beretika akan sentiasa menjaga persekitaran dan lingkungannya untuk generasi akan datang. Tanpa etika dan integriti, alam sekitar tidak akan dapat dipertahankan. Iaitu, antara cabaran dan isu dalam konteks alam sekitar adalah seperti pencemaran laut, udara dan darat, eksploitasi sumber-sumber alam sekitar secara tidak terkawal dan haram, isu-isu biodiversity, kepungusan pelbagai spesies fauna dan flora akibat perubahan iklim, kehidupan flora dan fauna yang terancam akibat pembalakan pertanian pindah dan pemburuan haram, konflik antara pembangunan fizikal, pertanian, perikanan dan peternakan, kekurangan bekalan dan zat makanan, penggunaan minyak rendah karbon, juga penggunaan tenaga alternatif seperti air, angin dan solar. Kita pergi ke cabaran ketujuh, iaitu cabaran sains dan teknologi, di mana sains dan teknologi adalah sebahagian daripada keperluan penting kehidupan manusia. Sejak bermulanya zaman berevolusi sains, teknologi yang ada pada hari ini sememangnya membawa banyak manfaat kepada manusia. Namun, terdapat sisi gelap sains dan teknologi yang boleh meruntuhkan kehidupan manusia apabila ia disalahgunakan. Terdapat isu-isu yang tidak beretika berlaku dalam dunia sains dan teknologi yang jika tidak diperbaiki akan menyebabkan kepada kehancuran peradaban. Antara isu-isu sains dan teknologi yang perlu diberikan perhatian adalah isu-isu etika, profesionalisme dalam kalangan saintis dan penyelidik, penggunaan drone, satelit dan teknologi militari dalam peperangan masa. Penyelidikan dan pembangunan berasaskan kehendak dan bukan keperluan manusia. Penggunaan bahan-bahan kimia terlarang dalam pembuatan ubat-ubatan. Monopoli syarikat-syarikat besar dalam penjanaan kekayaan berkaitan sains dan teknologi. Juga sains dan teknologi yang kehilangan nilai. Selain itu, teknologi dan produk hijau. Itu adalah antara cabaran sains dan teknologi. Baik. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Jadi, saya akan sambung pada penyelesaian kepada isu etika dan moral.
Falsafah etika ini ditafsirkan sebagai teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik, bukannya amalan yang mengkaji fakta, menganalisisnya dan merumuskan apakah tingkah laku yang sebetulnya. Penerapan falsafah etika ini menyumbang kepada pelbagai aspek seperti dalam konteks pengurusan. Ianya dijadikan sebagai panduan kepada pengurus dalam mencapai objektif syarikat serta menyelesaikan isu-isu etika jika berlaku. Selain itu juga, falsafah etika sering dianggap berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab dan juga keadilan, iaitu analisis konsep-konsep seperti ini dan justifikasi pertimbangan yang melibatkan konsep-konsep tersebut. Walau bagaimanapun, falsafah yang menjadi pegangan setiap individu mungkin berbeza bergantung terhadap faktor seperti agama, budaya, suku kaum dan sebagainya. Antara falsafah etika yang menjadi pegangan seseorang individu dalam cara menyelesaikan isu etika ialah melalui falsafah teleologi. Falsafah ini menegaskan bahawa kriteria dan piawai asas tentang sesuatu yang benar, baik, salah atau jahat dan sebagainya ialah penghasilan nilai moral yang dianggap baik. Bagi teori ini, kebaikan atau kejahatan sesuatu ditentukan oleh nilai instrumentalnya. Seterusnya, sesuatu tindakan atau peraturan dianggap bermoral jika jumlah kebaikan yang dihasilkan melebihi kejahatan. Falsafah teleologi ini disimpulkan sebagai sejenis teori yang mendakwa bahawa sama ada sesuatu tindakan secara moral itu betul atau salah adalah bergantung sepenuhnya kepada akibat atau hasil daripada sesuatu tindakan yang dilakukan. Setiap tindakan yang mendatangkan kesan yang baik adalah tindakan beretika. Okey, saya ambil satu contoh ya. Okey. Contohnya, kalau seseorang itu mencuri harta daripada seseorang yang kaya dan kedekut, kemudiannya beliau mengagihkan kepada si miskin, adalah dianggap baik kerana bilangan orang yang memperolehi keuntungan adalah melebihi daripada seorang kaya yang dicuri hartanya. Namun dengan contoh lainnya, jika seseorang itu dianggap tidak beretika apabila tindakannya menolong orang buta melintasi jalan tetapi berkesudahan dengan kecelakaan. Walaupun tindakan atau perbuatannya adalah baik, namun apabila berlakunya kecelakaan seperti dilanggar kereta, dianggap sebagai tidak beretika. Okay. Jadi terdapat beberapa langkah penyelesaian terhadap isu etika dan moral ini. Antaranya sistem jalinan maklumat, mengadakan latihan etika dan akhir sekali melakukan program etika. Okey, untuk sistem jalinan maklumat ni, dia menggalakkan komunikasi dua hala untuk menangani komunikasi yang tidak benar. Komunikasi merupakan asas kepada kemajuan dan kejayaan kepada sesebuah organisasi yang sedang beroperasi, di mana sesebuah organisasi yang berjaya adalah organisasi yang mempunyai tahap komunikasi yang baik dengan persekitarannya. Kemajuan organisasi bergantung kepada kadar kejayaan komunikasi ahli kumpulan. Maka, sekiranya sebuah organisasi tersebut gagal dalam persaingan, ia secara tidak langsung memperlihatkan ahli sesebuah organisasi itu tidak mempunyai komunikasi yang baik dengan persekitarannya. Oleh itu, setiap anggota dalam organisasi mestilah memainkan peranan yang penting, terutamanya dalam aspek komunikasi. Okey, untuk mengadakan latihan etika, bagi membangunkan kesedaran pekerja tentang etika dan mencapai kredibiliti pekerja dan membuat keputusan yang beretika, pengurus atasan hendaklah menjadikan diri mereka role model dalam menghidupkan suasana beretika kepada pekerja bawahan. Program etika juga perlu diwujudkan dan dikendalikan untuk jangka waktu tertentu secara berkala. Dengan itu, pekerja tidak akan melakukan sebarang tindakan yang akan memudaratkan reputasi organisasi.
Pekerja akan cuba mengelak daripada melakukan gelagat yang tidak beretika. Mereka akan memikirkan tentang akibat daripada perbuatan mereka dan kesan kepada orang lain. Budaya kerja yang unggul dan cemerlang ini menjadi asas kepada peningkatan dan kualiti produktiviti sesebuah organisasi. Pembentukan budaya kerja berkualiti ini hanya akan tercapai sekiranya warga organisasi mempraktikkan etika kerja dan sifat integriti yang menyeluruh dan positif. Selain daripada itu, organisasi juga wajar menyamarakkan interaksi dalaman dan luaran agar dapat meminimumkan konflik yang berlaku. Strategi yang dilaksanakan harus bukan semata-mata memfokuskan keuntungan jangka panjang, tapi juga dapat memaktubkan matlamat menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Okay. Untuk melakukan program etika pula, mula-mula kita harus tahu pengertiannya. Okay. So, jadi program etika ini bermaksud yang mengandungi peraturan-peraturan serta undang-undang yang digunakan sebagai panduan dan motivasi perlakuan dan etika di dalam sesebuah organisasi atau individu. Sesebuah organisasi atau individu tersebut hendaklah mematuhi segala yang telah ditetapkan. Selain daripada itu, ia juga merangkumi isu-isu budaya dan nilai-nilai murni sesebuah organisasi seperti falsafah, wawasan, misi dan objektif. Melalui program etika ini, ia dapat mengelakkan pekerja daripada melakukan perbuatan yang salah dari segi etika. Dapat digunakan sebagai satu elemen pengurusan dalam menyesuaikan organisasi dengan perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling dan membantu mewujudkan persefahaman di antara pihak yang terlibat di dalam sebuah organisasi. Okay, sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.